Soalan 23 set 1. So Rajah 18 menunjukkan graf daya melawan pemanjangan spring. Dan kita diminta menentukan had sinyal bagi spring tersebut. Alright. So antara perkara penting yang kita perlu tahu tentang graf force against extension. Okay. Untuk topik kekenyalan, elasticity, apa yang kita perlu tahu, okay, ini adalah subtopik keempat dalam force and motion 2, daya gerakan 2. Okay, nombor 1, kita kena tahu hukum yang terlibat, namanya Hooke's law, hukum Hooke's. Okay, force apply to the spring directly proportional to the spring extension or compression as long as not exceed elastic limit. Okay, ada perkataan elastic limit di situ. Ataupun bahasa Melayunya, daya yang dikenakan pada bahan kenyal berkadar terus dengan kadar pemanjangan atau pemampatan selagi tidak melebihi had kenyal. Okay. Di sini ada beberapa perkara yang kita perlu tahu. Nama subtopik ni kekenyalan. So apa itu kekenyalan? Keupayaan objek kembali ke bentuk asal selepas daya dialihkan. Seperti atas ni juga, kena tulis selagi tidak melebihi had kenyal. Bawah ni kita perlu tulis selepas daya dialihkan. Okay, elasticity is ability of object to return to its original shape. Jangan ambil sampai situ je. Sambung after the force being removed. Okay, daripada hukum Hooke's ni tadi, kita dapat satu persamaan F sama dengan Kx. Ada diberi dalam senarai formula, jangan risau. So, kita susun kembali K F over X. So, K di sini dipanggil spring constant, pemalar spring. Dan unitnya Newton meter negatif 2. Kalau kita ada graf, nilai pemalar spring tu, kita boleh cari daripada kecerunan graf, the gradient of the graph. Sebab graf ni F dipaksi Y, pemanjangan X dipaksi X. So kecerunan kan Y bahagi X. So F bahagi X. So kecerunannya adalah pemalar spring. Okay, pemalar spring ni, dia boleh bagi tahu kita tahap kekerasan spring tersebut. Okay, jadi kalau kita ada perbandingan antara spring A dan spring B di sini, mana yang lebih keras? Dia bergantung kepada graf ni lah. Graf ni daya melawan pemanjangan. Kalau cikgu letak nombor sebagai contoh sahaja, katalah kita letak nombor 2 Newton di sini. Okay, untuk spring merah, supply 2 Newton akan panjang sebagai contoh 2 cm. Okay, kalau di sini unitnya cm. Dan kalau kita sambung lagi 2 Newton sampai biru tu, akan telah baca di bawah 4 cm sebagai contoh. Jadi yang warna merah tu bagi 2 Newton dah panjang 2 cm. So, pemalar springnya 2 Newton boleh panjang 1 Newton boleh panjang 1 cm. Okay, maaf, bukan 2 Newton. 1 Newton boleh panjang 1 cm. Kalau spring yang warna biru ni ataupun spring B ni, kalau kita cari kecerunan 2 Newton bahagi 4 cm, kita dapat 0.5 Newton je dah cukup nak memanjangkannya 1 cm. Bahasa mudahnya merah ni keras sikit. Nak kena bagi 1 Newton baru boleh panjang 1 cm. Biru ni lembut. Bagi 0.5 Newton dah cukup dah. Dia akan panjang 1 cm. Okay, tapi ada syarat dia tadi. Syarat dia selagi tidak melebihi had kenyal, elastic limit. So, elastic limit had kenyal tersebut adalah maximum force that the spring can withstand. Daya maksima yang boleh dikenakan pada spring. Tapi ada ayat hujung dia. Untuk kembali ke bentuk asal. So, berdasarkan soalan ni, okay. So, di sini, kalau kita cari kecerunan, untuk mencari pemalar spring, ambillah mana-mana nombor. Kalau kita ambil hujung sekalipun, 8 Newton bahagi 8 cm. So, pemalar springnya 1 Newton panjang 1 cm. Okay.
Tu kalau cari pemalas spring, cari kecerunan. Satu lagi kita boleh cari adalah tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal, elastic potential energy. Okay, nak cari tu cari luas bawah graf ni. Luas ni. Luas segitiga je. Okay, so kita cari luas segitiga ni. Kalau ikut graf ni. Okay, luas segitiga. Tenaga keupayaan kenyal. Cikgu buat E di sini. Tenaga keupayaan kenyal adalah luas segitiga tu. 1/2 kali F dan kali X. Formula tu jangan risau. Ada dekat dalam senarai. Jomlah saja kita kira kan. Okay, 1/2 darab 8 Newton darab 8 cm. So, 4 darab 8. 4 darab 8, kita akan dapat 32. 32, tapi kena hati-hatilah. Ni unitnya Newton cm. Tak boleh tulis joule. Tak boleh tulis joule. Kalau kita nak kita nak dapatkan joule, kita kena tukar dulu sentimeter ni jadi meter. Maknanya 1/2 darab 8 Newton. Okay, cm bahagi 100. So, korang akan dapat 0.08 meter. Baru kita boleh tulis 0.32 Newton meter. Baru boleh tulis 0.32 joule. Ni hati-hati kalau nak kira tenaga ni. Kalau nak dalam unit SI joule, pastikan ni tukar meter. Okay, tukar meter. Tukar kepada unit meter. Semua yang kita bincang ni, kita bincang pasal hukum Hooke's. Kita tak bincang lagi soalannya. Soalannya tentukan had kenyal. Determine the elastic limit. Macam cikgu tunjukkan tadi, elastic limit tu daya maksima yang boleh dikenakan. Dan ia masih boleh kembali ke bentuk asal. So di sini last kali graf ni, hubungan yang berkadar terus adalah pada 8 Newton. Lepas tu dia dah bengkok ni. Jadi limitnya, daya maksimanya ataupun had kenyalnya, elastic limitnya adalah 8 Newton. So, itulah jawapan untuk soalan 23 dan beberapa perkara penting yang korang perlu tahu untuk bab hukum Hooke's. Okey, tambahan sedikit. Pastikan korang tahu juga pasal kekenyalan tadi, pasal kekerasan spring tadi. Okay, spring yang keras tadi, nilai pemalas springnya K-nya tinggi. Kalau ikutkan graf tadi, kecerunannya tinggi. So, ada 4 faktor korang nak menambah kekerasan spring. Panjang spring, ambil yang pendek. Diameter dawai, ambil yang tebal. Jenis, biasa ambilnya keluli. And diameter gelung tu, lebar gelung spring tu, itu ambil yang kecil. Okay, lebar gelung macam ni, lebih kecil. So, A dengan B. A ni lebih keras kerana diameter gelungnya lebih kecil. Okay, so you have 4 factor. Shorter length of spring, bigger wire diameter, type of spring steel, and coil diameter, lebar gelung dia smaller. So ini semua pilihan sekiranya kita nak spring yang lebih keras. So bila lebih keras, boleh mengangkat beban yang lebih, menahan beban yang lebih besar. Okay, bigger force. So itulah untuk soalan yang ini 23. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye.